Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nur Fahmi bin Nasaruddin, nombor metrik 050648. Jadi saya akan sambung perbincangan tentang tarikat Naqsyabandiyah Usul di bawah subjek kajian ilmu tarikat, kod subjek USI 42202. Diwasilian Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Abdullah. Yang pertamanya ialah responden ahli tarikat. Penulis telah berhasil mendapatkan 2 orang responden ahli tarikat ini bagi mendapat informasi lebih lanjut. Kedua-duanya merupakan ahli yang telah lama berada di dalam tarikat ini selama lebih kurang 10 tahun. Dapatan kajian ini diperoleh melalui sistem soal selidik secara langsung dan atas talian bersama responden. Responden pertama yang penulis berhasil mendapatkan maklumat berkenaan silsilah tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, iaitu Encik Muhammad Tirmizi bin Yusuf. Beliau merupakan wakil mursyid Syekh Said Abdul Baqi Al-Husaini di Malaysia. Beliau berasal daripada Dungun, Terengganu. Beliau berumur 34 tahun dan beliau di samping bekerja, beliau juga ketika ini masih melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Beliau telah berada dan mengamalkan tarikat ini selama 14 tahun sehinggalah kini. Manakala responden kedua ialah Encik Mustafa Kamal bin Mamat. Beliau berasal daripada Kuala Lumpur dan berumur 54 tahun. Beliau bekerja sebagai jurutera elektronik dan merupakan ahli biasa dalam tarikat ini. Namun telah mengamalkan tarikat ini selama lebih kurang 16 tahun sehingga kini. Seterusnya, responden ahli yang tidak bertarikat. Bagi responden yang tidak bertarikat, penulis telah melakukan soal selidik kepada 3 orang responden yang terdiri daripada kalangan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin di dalam fakulti pengajian kontemporari Islam. Responden pertama ialah Muhammad Hazim bin Rosli yang berumur 22 tahun dan merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam Syariah di Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan antara pendapat beliau berkenaan tarikat ialah beliau mengatakan bahawa adalah sesuatu yang bagus bagi setiap mukmin bertarikat. Responden kedua ialah Muhammad Azam bin Mak Rashid yang berusia 21 tahun. Merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam semester 3 tahun 2. Beliau berpendapat bahawa tarikat adalah satu penjagaan rohani yang baik bagi seorang murid yang sedang melalui jalan menuju Allah SWT dengan dibimbing oleh guru mursyid. Responden yang terakhir ialah Abdul Hakim bin Izazi yang merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau berumur 21 tahun. Ketika ini beliau berada dalam semester 3 tahun 2. Beliau berpendapat tarikat ini merupakan jalan yang baik bagi mendorong seseorang untuk beramal dengan adanya mursyid yang membimbing. Dari ketiga-tiga responden ini, mereka turut mencadangkan beberapa cadangan dan dalam pengurusan tarikat agar lebih maju dan diterima masyarakat. Antaranya ialah menubuhkan setiap penasihat di setiap negeri. Pemerhatian yang lebih dan berterusan agar nama dan institusi tarikat ini tidak tercemar dengan sebarang campur tangan ajaran sesat. Dan akhirnya mereka semua mencadangkan bahawa mengadakan program bagi memperkenalkan kepada masyarakat tentang kebaikan dan perlunya untuk bertarikat melalui jalanan mursyid yang benar. Seterusnya, amalan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Sepanjang sesi soal selidik kepada responden, beberapa kaifiat zikir yang terdapat dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di bawah mursyid Syekh Said Abdul Baqi Al-Husaini. Namun sebelum
boleh mengamalkan zikir-zikir yang terdapat dalam tarekat ini, beberapa syarat perlu dipenuhi oleh para salik ataupun mereka yang baru mengambil baiat tarekat ini. Proses baiat ini dilakukan agar para salik dapat mengambil baiat tarekat ini. Proses baiat ini dilakukan adalah agar para salik dapat menyatakan kesetiaan dan kerelaan hati kepada guru ataupun syekhnya dalam membimbing perjalanan kerohaniannya dengan mentaati perintah daripada guru tersebut. Selain bertujuan menyatakan kesanggupan guru atau syekh ataupun wakil itu yang bersetuju untuk mengajar dan mentarbiah salik tersebut berdasarkan jalan tarikat yang diwarisi daripada mursyid sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertamanya, proses baiat yang pertamanya ialah upacara baiat tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di bawah Syekh Said Abdul Baqi ini dijalankan antara wakil syekh dan atau mursyid tarikat di Terengganu, iaitu Encik Muhammad Tirmizi bin Yusuf. Dalam proses baiat tersebut, antara ungkapan yang diucapkan ialah, Ya Rabb, segala dosa-dosa yang telah aku lakukan, aku menyesal. Andai sahaja akan aku tidak melakukannya, insya-Allah aku tidak akan melakukannya lagi. Setelah proses baiat selesai, perkara yang perlu dilaksanakan oleh para salik yang baru selesai baiat ialah melakukan adab-adab taubat. Yang pertamanya ialah ambil wuduk dengan sempurna untuk mandi taubat. Yang kedua, mandi taubat, meratakan air seluruh badan seperti mana mandi hadas, sambil niat dalam hati, Ya Allah, aku hanya mampu membasuh luaranku dan hanya Engkau yang mampu membasuh dalamanku. Kemudian ambil wuduk dengan sempurna untuk solat taubat. Seterusnya, solat sunat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Dan setelah selesai solat sunat taubat, hendaklah melafazkan, Ya Rabb, segala dosa-dosa yang telah aku lakukan, aku menyesal. Andai sahaja aku tidak akan melakukannya, insya-Allah aku tidak akan melakukannya lagi. Diulang sebanyak 3 kali. Kemudian tukar tawaruk sebelah kiri, iaitu tahiyat, duduk tahiyat akhir sebelah kiri. Kemudian tutup mata dan istighfar mufrad sebanyak 33 kali. Kemudian baca Al-Fatihah 8 kali untuk dihadiahkan kepada Sadatul Kiram ataupun para awliya dengan lafaz, Ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat baginda SAW, dan kepada 8 para wali mengikut tertib. Kemudian melakukan rabitah mati, membayangkan keadaan mati yang sebenar. Kemudian melakukan rabitah mursyid. Setelah selesai dengan istighfar setelah selesai, tutup dengan istighfar sebanyak 33 kali sebelum membuka mata dan tidur dalam keadaan tidur sunnah. Seterusnya zikir sir, itu ataupun zikir qalbi. Setelah seorang murid itu melakukan bai'ah dan talqin dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, mereka perlu melakukan zikir qalbi ataupun zikir sir yang telah ditetapkan oleh tarikat. Zikir tersebut ialah zikir isim zat, iaitu Allah, pada hati atau secara sir, iaitu tanpa suara, sebanyak 5,000 kali. Zikir ini adalah zikir yang diberi kepada mursyid yang berada di peringkat permulaan, yang diberi kepada murid yang berada di peringkat permulaan dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Sebelum itu, setiap murid mesti menjaga adab dan mematuhi tata cara zikir yang telah ditentukan. Hasil soal selidik, penulis mendapatkan maklumat bahawa antara tata cara yang perlu dipatuhi sebelum melakukan zikir sir ialah seperti berikut. Yang pertamanya, memakai pakaian solat apabila hendak berzikir seperti adab ingin solat. Kedua, duduk
tawaruk kiri. Ketiga, menutup mata dan kelubung kain putih di atas kepala. Kemudiannya, membaca istighfar mufrad sebanyak 33 kali dengan membayangkan segala dosa. Seterusnya, membaca surah Al-Fatihah dan apabila selesai maka baca, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kepada Syekh Naqsyabandi Qaddasallahu Surah dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Surah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah kali kedua dan apabila selesai maka baca, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat Nabi Muhammad SAW dan kepada Syekh Abdul Khalid Al-Wujdawani Qaddasallahu Surah dan Imam Rabbani Qaddasallahu Surah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah kali ketiga dan apabila selesai maka hendaklah membaca, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini kepada ruh Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat dan kepada Syekh Maulana Khalid Zuljanahain dan Syekh Sayyid Abdullah Qaddasallahu Surah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah kali keempat dan apabila selesai hendaklah membaca, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada Syekh Sayyid Taha dan kepada Syekh Sayyid Sibghatullah Al-Arwasi Qaddasallahu Surah. Kemudian baca surah Al-Fatihah kali kelima dan apabila selesai maka baca, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada ruh Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW dan kepada Syekh Abdul Rahman At-Takhi dan kepada Syekh Fathullah Qaddasallahu Surah. Dan kemudiannya membaca surah Al-Fatihah kali ke-6 dan apabila selesai maka baca, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini kepada ruh Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi SAW, dan kepada sahabat dan Syekh Muhammad Diyauddin dan Syekh Ahmad Khaznawi Qaddasallahu Surah. Dan seterusnya membaca surah Al-Fatihah kali ke-7 dan apabila selesai maka baca, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini kepada ruh Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW dan kepada Ghaus Al-Azam Syekh Sayyid Abdul Hakim dan Sultan Sayyid Muhammad Rashid Al-Husaini Qaddasallahu Surah. Dan seterusnya membaca Al-Fatihah kali ke-8 dan apabila selesai maka baca, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihahku ini kepada ruh Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW dan kepada Ruhani Ghaus Sani Syekh Sayyid Abdul Baqi Al-Husaini Qaddasallahu Surah. Dan setelah selesai ke-8 langkah tersebut diteruskan dengan melakukan Rabitah Mursyid dan kemudian melakukan zikir sir dengan dimulai dengan membaca, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Bacaan ini hendaklah dibaca setiap 100 kali dan zikir ismu zat iaitu Allah sebanyak 5,000 kali. Dan apabila selesai maka ditutup dengan istighfar mufrad sebanyak 33 kali. Seterusnya ialah khatmah. Antara amalan lain selain daripada zikir qalbi yang harus dilakukan adalah amalan khatmah. Amalan khatmah ini dinamakan sebagai khatmah al-khawajakan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tahzib al-Mawahib As-Sarmadiyah fi Ajillah al-Sa'adah Naqsyabandiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Min Al-Qurdi. Amalan ini merupakan amalan khusus buat ahli tarikat Naqsyabandiyah sahaja. Ia juga
Ia juga boleh dilakukan sama ada secara individu ataupun secara berjemaah bersama ahli tarikat. Antara tata caranya ialah memejamkan mata dan membaca istighfar mufrad sebanyak 33 kali. Setelah selesai diteruskan dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan seterusnya membaca selawat 100 kali mengikut bilangan batu yang diagihkan kepada jemaah ahli tarikat. Seterusnya membaca ucapan Ya Baqi Antal Baqi sebanyak 500 kali dengan diagihkan bacaan tersebut mengikut bilangan jemaah tarikat yang ada ketika khatmah dijalankan. Seterusnya membaca Al-Fatihah 7 kali. Seterusnya membaca selawat 100 kali. Dan seterusnya imam membaca doa yang terdapat dalam kitab himpunan doa khatmah. Dan seterusnya membaca surah Al-Insyirah. Dan akhir sekali ditutup dengan bacaan istighfar sebanyak 33 kali. Yang seterusnya ialah pengiktirafan tarikat. Menurut Encik Mustafa Kamal bin Mamat, tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah atau lebih dikenali sebagai sesama ahli tarikat sebagai Naqsyabandiyah Usul telah diiktiraf secara tidak langsung oleh Pertubuhan Tarikat Muktabar Malaysia pertama. Yang manakala menurut Encik Tirmizi bin Yusuf mengatakan tarikat ini telah mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Agama. Seterusnya ialah kitab rujukan tarikat. Menurut Encik Muhammad Tirmizi bin Yusuf, secara khususnya tarikat ini tiada menggunakan kitab yang diwajibkan secara khusus kepada ahli tarikat. Namun terdapat dalam pengajian-pengajian bersama ahli tarikat penggunaan kitab-kitab Imam Ghazali. Namun terdapat pengajian-pengajian bersama ahli tarikat dengan penggunaan kitab-kitab Imam Ghazali. Selain itu, terdapat juga penggunaan kitab Al-Manhal As-Safi fi Bayan Rumus Ahlus Sufi. Juga merupakan himpunan doa dan juga kitab himpunan doa khatmah yang digunakan oleh imam ataupun pimpinan khatmah setelah selesai amalan khatmah. Wallahu alam. Sekian, terima kasih.